Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Berakhirnya Dunia Ini. Dunia ini akan berakhir pada bila-bila masa saja, tempoh yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa yang tahu kecuali Allah. Kalau ada orang buat sangkaan, jangkaan tu, itu semua tu agak ya, tahun tu tahun ni, tapi tak jadi-jadi juga kan. Perbincangan kita di sini dia panggil Al-Malhamatul Kubra bainal muslimin war Rum, iaitulah Fathu Al-Qastantiniyah, iaitulah alamat kiamat yang 105 dan 106. Sejarah umat Islam dan orang Kristian Rom penuh dengan peperangan dan perdamaian. Dia ada pasang surut lah, sekali kelahi, sekali berdamai, gencatan senjata dan pertempuran. Hubungan antara orang Islam dan orang Kristian hari ini tidak stabil. Setengah negara agak baik, setengah negara masalah. Sebaliknya ia silih berganti antara peperangan dan perdamaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita bahawa satu daripada tanda-tanda kiamat ialah satu perang besar antara orang Islam dengan orang Kristian yang akan berlaku sebelum kemunculan Imam Mahdi. Ini kita kena ingat dari sudut kronologi dia. Dulu kita bincangkan Imam Mahdi itu akan mari dia tanda terakhir, kemudian keluar tanda yang besar, 10 perkara itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelarnya perang besar. Dia panggil Al-Malhamatul Kubra, perang besar di mana orang Islam akan menang. Insya-Allah. Hari ini nampak macam tak seimbang. Asyik kena bom, kena lanyak je kita orang Islam ni. Di Iraq hancur, di Palestin rebah, di Libya, di Syria. Tapi bila berlaku malhamah ini, ketika itu orang Islam akan menang. Kemudian mereka akan pergi dan menawan kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel itu nih, Istanbul, itu Konstantin. Kemudian Dajjal akan muncul. Ini peringkat akhir dah ni, nak tak tahu bila, wallahu alam. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, tengok dalam hadis ni, Muaz bin Jabal, salah tulis tu, Jabal tu salah, Jabal yang betulnya L bukan R. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Artinya apabila Baitul Maqdis berkembang maju, Yathrib akan musnah. Yathrib itu Madinah. Apabila Yathrib musnah, peperangan besar akan terjadi. Apabila peperangan besar terjadi, Istanbul akan ditakluk, dan apabila Istanbul ditakluk, Dajjal akan muncul. Diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi. Karena itulah sebahagian daripada ahli pengkaji tentang alamat kiamat ini, hadis yang Nabi sebut, la taftahunnal Qastantin, akan dibuka Konstantin. Adakah khusus untuk Muhammad Al-Fatih ataupun yang kedua ni yang akan buka nanti di akhir zaman? Ada yang mengatakan hadis itu untuk yang kedua. Jadi ada sebagian ulama katakan apa salahnya berlaku dua kali, dan dua-duanya tentera itu mendapat nikmat yang disebut dalam hadis yang tersebut. Rasulullah juga bersabda, satu salihun Rum sulhan aminan. Orang-orang Rom akan membuat perjanjian damai dengan kamu. Nak berdamai dia. Kemudian kamu bersama-sama memerangi musuh yang lain dan akan menang. Kamu akan mengumpul rampasan dari peperangan dan selamat. Kemudian kamu kembali ke negeri kamu sehingga berhenti di satu padang pada rumput yang terdapat banyak anak bukit. Seorang Kristian akan menegakkan salib di situ dan berkata, salib telah menang. Salah seorang Muslim menjadi marah dan pergi mematahkan salib itu
Kemudian orang-orang Rom membatalkan perjanjian itu dan berkumpul untuk peperangan yang sengit. Jadi dia buat pasar dulu, pergi pacak apa ni, dia punya salib di situ. Maka orang Islam yang semangat patahkan salib. Ada riwayat yang mengatakan, ada yang menambah, orang Muslim akan bergegas mendapat senjata mereka dan mereka menghayunya, dan Allah memuliakan mereka dengan syahid, mana mati ketika itu. Hadis ini Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dalam Sahih Muslim mengandungi butiran tentang peperangan ini. Jadi hadis dalam Muslim ini hadis yang sahih, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi kita bersabda, kiamat tidak berlaku sehingga orang Rom berkubu ataupun berkemah di A'maq. Al-A'maq ataupun satu tempat namanya Dabiq. Kena tanda nama tempat ni, nanti nak pergi cari pula. Iaitulah satu tempat yang berhampiran dengan Halab. Halab bahasa Inggris dia panggil Aleppo, di Syria, di mana peperangan ini akan berlaku di Syam, di Syria. Dan satu pasukan tentera yang terdiri dari manusia yang paling bagus di muka bumi pada masa itu akan keluar dari kota itu. Jadi Ni'mal Jaish, tentera yang baik itu akan keluar daripada bandar Damaskus untuk berjumpa dengan mereka. Apabila mereka berbaris mengikut pangkat, orang Rom akan berkata, jangan kamu berdiri di antara kami dan mereka yang menjadi tawanan kami, biar kami menentang mereka. Ini tengok nota kaki dia, ini menandakan adanya peperangan terdahulu antara orang Islam dan orang Kristian, dan orang Islam telah menang dan mengambil tawanan daripada kalangan orang Kristian, dan tawanan ini memeluk Islam dan menyertai jihad. Jadi pokok Kristian masuk Islam, ikut jihad. Jadi bila berdepan sekali lagi dengan tentera mereka, ketua dia kata apa? Mu jangan masuk campur. Nah, ni sedap. Rom kata, kamu jangan berdiri antara kami dan mereka yang menjadi tawanan kami, biar kami menentang mereka. Mana dia geram lah tengok orang dia berpaling tadah. Orang Muslim pula berkata, tidak, demi Allah kami tidak akan membenarkan kamu memerangi saudara kami. Mereka kemudian bertempur dan 1/3 tentera Islam akan cabut lari. Maaf. Taubat mereka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. 1/3 tentera Islam akan dibunuh dan mereka mendapat syahid yang terbaik daripada Allah, dan baki 1/3 lagi menang dan tidak akan tunduk pada sebarang fitnah. Yang tentera Islam terbagi 3. Ada yang belok lari, ada yang syahid, dan ada yang menang. Dan mereka akan menakluki Istanbul, akan menakluki Konstantin. Semasa mereka membahagi-bahagikan harta rampasan perang dan menggantung pedang mereka di pokok-pokok zaitun. Ini pokok zaitun ini di Syam banyak. Syaitan akan menjerit pada mereka. Syaitan mari kacau dia orang ni. Al-Masih Ad-Dajjal, mana Dajjal telah mengambil tempatmu di kalangan kaum keluarga kamu. Hei, hidup sibuk dengan harta perang ni. Dajjal dah kacau kamu punya keluarga. Maka mereka pun bergerak pulang, tetapi itu hanyalah amaran bahaya palsu. Apabila mereka sampai ke Syria, Dajjal, yakni Dajjal baru muncul. Mana masa tu tak ada lagi. Hadis ini dalam Muslim. Butiran tentang peperangan diceritakan dalam hadis-hadis lain, di mana Nabi SAW bersabda, tidak akan berlaku kiamat sehingga pembahagian harta pusaka tidak lagi diagih-agihkan di antara sesiapa yang dapat menikmati harta rampasan perang. Jadi harta pusaka tak bagi dah ketika itu. Kemudian dia membuat isyarat dengan tangannya, menuding ke arah Syria, dan berkata, musuh akan berkumpul dan menentang orang-orang Islam, dan orang-orang Islam akan bersatu menentang mereka. Ibnu Mas'ud mengatakan mereka itu iaitulah menentang Rom. Kemudian akan berlaku pengunduran. Orang Muslim akan menghantar satu pasukan untuk bertempur bermati-matian dan tidak akan kembali melainkan beroleh kemenangan. Maknanya mujahidin Islam ini tak akan mati, tidak akan terhenti. Maknanya ada tentera. Mereka akan bertempur sehingga malam berlalu, kemudian kedua-dua pihak pulang, tiada siapa yang menang, dan pasukan tersebut dibuang. Kemudian orang Muslim akan menghantar satu pasukan untuk bertempur bermati-matian dan tidak akan kembali melainkan beroleh kemenangan. Mana tentera yang dihantar ni kira tentera berani mati, pergi 3 tak balik dah. Asalnya begitu.
Mereka akan bertempur sehingga malam berlalu, kemudian kedua-dua pihak pulang, tiada siapa yang menang, dan pasukan tersebut dibuang, tukar lagi. Kemudian orang muslim akan menghantar satu pasukan untuk bertempur bermati-matian, dan tidak akan kembali melainkan beroleh kemenangan. Mereka akan bertempur sehingga petang berlalu, kemudian kedua-dua pihak pulang, tiada siapa yang menang. 3 hari dah ni tak menang, dan pasukan yang tersebut dibuang. Kemudian pada hari keempat, orang muslim yang lain akan dihantar untuk bergabung dengan mereka. Orang muslim datang dari merata tempat untuk bersatu, maka akan ditakdirkan oleh Allah pihak musuh dihalakan ke jalan tertentu, dan mereka akan terbunuh dalam keadaan yang tidak dapat dilihat lagi selepas itu. Atau dia berkata, keadaan yang tidak pernah dilihat, maknanya orang Islam menang. Jika seekor burung terbang melalui tempat tersebut, ia tidak akan selamat terbang sehingga ke hujungnya sebelum ia jatuh mati. Dari setiap kumpulan keluarga terdiri dari 100 orang, kamu akan menjumpai hanya seorang laki-laki yang masih hidup. Oleh itu, apakah erti kegembiraan yang boleh dinikmati dari harta rampasan perang itu, dan harta apa yang boleh diwarisi dan dibagi-bagikan? Yakni sewaktu mereka orang muslim keadaan seperti itu, mereka akan mendengar suatu bencana yang lebih teruk. Jeritan akan didengari oleh mereka bahawa Dajjal telah mengambil tempat kamu di kalangan keluarga kamu. Maka mereka mencampakkan apa-apa di tangan mereka ke tepi, dan mula bergerak pergi dengan menghantar 10 orang berkuda di hadapan mereka sebagai peninjau. Jadi keadaannya, riwayat-riwayat yang ada ni hampir sama. Bila dia benang, tiba-tiba Dajjal datang. Jadi tidak kontra, cuma mungkin riwayat ini lebih detail, riwayat ini lebih ringkas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tahu nama-nama mereka, nama-nama bapa mereka, dan warna kuda-kuda mereka. Mereka akan menjadi tentera berkuda yang paling handal di muka bumi pada masa itu, atau di antara yang terhandal di muka bumi pada masa itu. Hadis ini juga riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Timbul lagi tempat, di manakah tentera Islam berkumpul? Tempat berkumpul tentera Islam dalam perang besar itu ialah kota Damaskus, kota Damsyik. Dia panggil Al-Ghutah, itu bahasa Arab sebut Al-Ghutah. Mungkin zaman kita hari ni dah ramai yang kenal kota Damsyik ni kan, bila berlaku perang dengan anak-anak singa di Syria tu, jadi ramai yang tahu istilah ni. Mereka merupakan tentera terbaik di muka bumi ini pada masa itu, dan Allah akan mengurniakan kemenangan kepada mereka menentang orang-orang Kristian. Kata di Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fustatul muslimin yaumal malhamah bil Ghutah. Kubu orang muslim di hari pertempuran besar itu adalah di Ghutah, berhampiran kota Damaskus, kota Damsyik, salah satu kota yang paling bagus di Syam. Menurut riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hari pertempuran besar, kubu orang muslim adalah di negeri bernama Al-Ghutah. Di dalamnya terdapat kota Damaskus. Ia akan menjadi salah satu kota yang paling bagus untuk didiami oleh orang muslim pada masa itu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Penaklukan kota Konstantinopel oleh orang Islam akan berlaku tanpa sebarang pertempuran. Ini berbeza dengan yang Muhammad Al-Fatih dulu. Senjata mereka pada hari itu ialah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan tahlil la ilaha illallah, dan mereka berada di bawah pimpinan Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tum bi Madinatin, pernahkah kamu mendengar tentang sebuah kota, satu bahagian berada di tanah besar dan satu bahagian lagi di seberang laut? Tengok, tanah ini dengan tanah sebelah. Mereka berkata, ya Rasulullah, baginda bersabda, tidak akan berlaku kiamat sehingga 70,000 dari Bani Ishaq menyerangnya. Ada yang kata Bani Ismail. Apabila mereka datang kepadanya, mereka akan berhenti dan tidak bertempur lagi dengan senjata atau panah. Mereka akan berkata la ilaha illallah dan Allahu Akbar, maka runtuhlah satu daripada dua bahagian itu.
Ini kuasa takbir. Bila orang Islam bertakbir pada ketika itu, runtuh kota tersebut. Kalau tengok dalam plan ni, kita nampak mana ke kota tadi. Kota di Istanbul. Saur bin Yazid, payah nak baca terjemahan dia ni. Saur bin Yazid berkata, aku tidak tahu, tapi baginda bersabda, Nabi kita bersabda apa? Bahagian yang runtuh ialah bahagian yang di seberang laut. Kemudian untuk kedua kalinya mereka akan berkata la ilaha illallah dan Allahu akbar, maka runtuhlah satu bahagian lagi. Kemudian untuk kali ketiga mereka akan berkata la ilaha illallah dan Allahu akbar, maka ia pun terbuka untuk mereka. Lalu mereka pun masuk dan mengambil harta rampasan itu. Semasa mereka membahagi-bahagikan harta tersebut, mereka mendengar satu laungan mengatakan Dajjal telah muncul, dan mereka pun meninggalkan semuanya lalu bergerak pulang. Jadi hadis dalam Muslim. Kesimpulannya, Konstantin pun ada kaitan juga dengan kedatangan Dajjal, makna pada masa yang hampir sama. Kata di Nawawi, Al-Imam Nawawi menceritakan daripada Al-Qadhi Iyad berkata, beginilah sebagaimana diriwayatkan dalam semua manuskrip Sahih Muslim daripada Bani Ishaq. Yang dia nak bincang tentang siapa, Bani Ishaq ke Bani Ismail. Ada yang mengatakan apa yang diketahui ialah kata-kata daripada Bani Ismail. Inilah apa yang ditunjukkan oleh konteks hadis ini, kerana ia merujuk pada bangsa Arab, dan kota ini ialah kota Konstantinopel. Jadi siapa dia yang akan buka ni? Orang Arab ke orang Ajam? Satu daripada petunjuk yang merujuk kepada bangsa Arab, keturunan Nabi Ismail, ialah apa yang diriwayatkan dalam hadis Zum Muhammar, bahawa orang Kristian akan berkata kepada teman mereka, kita akan menguruskan orang Arab buat kamu. Kemudian mereka akan memungkiri gencatan senjata dan berkumpul untuk perang besar. Ini menandakan bahawa perang besar berlaku antara orang Arab dengan orang Kristian. Arab akan lawan. Maksud jelas hadis-hadis berkenaan dengan topik ini juga menunjukkan hal ini. Dan mereka yang terlibat dalam pertempuran semasa perang besar ialah mereka yang akan menaluki kota Konstantinopel. Ini juga ditunjukkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam hadis Amr bin Auf. Kemudian satu kumpulan orang Muslim dari Hijaz akan datang kepada mereka. Ini menunjukkan bahawa mereka adalah keturunan Nabi Ismail, bukannya keturunan Nabi Ishaq. Wallahu alam. Jadi dalam halaman kiamat ni yang bagi kitanya akan berlaku Malhamah Al-Kubra di bumi Syam, dan akan datang pembukaan kota Konstantinopel. Cuma khilaf di sini tentang bangsa mana yang akan buka, Arab ke orang bukan Arab. Yang penting bagi kitanya Melayu tak disebut dalam ni. Wallahu alam. Boleh jadi orang Melayu pergi jadi Arab di situ, ataupun ada, kita tak boleh nak nafikan kelebihan masing-masing wujud. Tapi jangan duk besar lah, ini Melayu akan tawan Konstantin, Melayu akan buat tu akan buat ni. Melayu kampung dia pun tak terjaga lagi. Yang 107 dan 18 tanda kita ni, 107, 18 dekat nak habis dah ni. Kita akan habis 100 yang ke-31 kan. Iaitulah alla yuqsam al-miras. Ni berat ni. Harta pusaka tidak dibahagikan. Orang tidak menikmati harta rampasan perang. Artinya harta dah banyak tapi tak boleh nak buat apa. Dua tanda ini akan muncul pada akhir zaman, apabila banyak pembunuhan berlaku dan banyak perang, dan peperangan menentang orang Kristian memuncak. Apabila Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sa'ata la taqum hatta la yuqsimul miras. Tidak akan berlaku kiamat sehingga pembahagian harta pusaka tidak lagi diagih-agihkan, dan tiada sesiapa yang dapat menikmati harta rampasan perang. Kemudian dia membuat isyarat dengan tangannya menunding ke arah Syria. Kita telah pun menerangkan hadis ini dalam tanda sebelum ini. Cuma yang anak nak ulas tajuk ini, iaitulah harta pusaka tidak dibahagikan. Cerita ni cerita di akhir zaman, tapi di zaman kita hari ini berlaku ke tidak harta pusaka tak bagi secara adil? Jawabnya terlalu banyak. Ini yang sangat yang patut kita ambil perhatian, bahawa harta pusaka di akhir zaman ini
dibahagi secara tidak adil. Banyak saya terima aduan, kalau pergi pejabat agama lagi ramai, lagi banyak, tapi cara menua, cara kampung ni pun banyak. Mak dia sendiri kadang-kadang buat masalah, dia tak percaya kepada pembahagian faraid yang Tuhan bagi. Dia bagi awal-awal lagi ke anak dia, mu ambil hal ni, mu ambil hal ni. Anak 8 orang contohnya, 5 bagi, 3 tak bagi. Yang 3 ni mengamuk. Mak dia kata apa? Mu tak payah ambil lah, kamu dah kaya dah pangkat besar dah. Pangkat besar ke pangkat kecil, kalau harta tu hak mak dia, maka semua anak berhak menerimanya. Tak bolehlah kita bagi dengan otak kita, kamu kaya dah kan, tak payah ambil tak. Kena bagi, itu hak dia daripada ibu. Maka berlakulah kepincangan yang berlaku dan timbul perbalahan di antara adik-beradik sendiri, hasil daripada kerja tangan, kerja yang dibuat oleh ibu bapa sendiri. Tak usah duk kira hari bapak ke hari ibu ke, hari pesaka nak bagi betul-betul. Kalau tidak, tak usah duk bagilah, tunggu Tuhan bagi senang. Kalau mati, yang bagi pesaka ni siapa? Yas'alunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Allah Ta'ala yang akan bagi pesaka kepada kita. Jadi saya nasihatlah kepada keluarga kita ni yang ada harta benda, kalau nak bagi masa hidup, bagi biar adil. Kalau tidak, tak usah bagi awal-awal lagi, biar Tuhan yang bagi dengan harta, dengan undang-undang pusaka yang ada dalam Islam ini. Tanda yang ke-109, audatun nas ilal aslihati wal markubatil qadimah. Manusia akan kembali menggunakan senjata dan tunggangan masa silam. Ini kan pada tu orang duk ketawa, belajar buat apa lagi, silak ke, main panah ke, main apa, habis masa dia kata. Sekarang ni orang tembak. Naam, tembak waktu ada peluru. Kalau peluru tak ada, nak main apa? Nak naik kapal terbang waktu ada minyak, kalau minyak dah habis. Kita telah melihat tanda ini dalam peperangan yang diceritakan dalam tanda kecil 105, 106 di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sewaktu mereka orang muslim keadaannya seperti itu, mereka akan mendengar suatu bencana yang lebih teruk. Jeritan itu akan didengari oleh mereka bahawa Dajjal telah mengambil tempat kamu di kalangan keluarga kamu. Maka mereka mencampakkan apa-apa di tangan mereka ke tepi dan mula bergerak pergi dengan menghantar 10 orang berkuda di hadapan mereka sebagai peninjau, dalam hadis yang lepas. Jadi Nabi kita juga bersabda, aku tahu nama-nama mereka, nama bapa mereka dan warna kuda mereka. Mereka akan menjadi tentera berkuda yang paling handal di bumi ini, dan pada masa itu dia ada atau di antara terhandal di muka bumi pada masa itu. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa mereka akan guna balik senjata-senjata tradisional, kerana mungkin sudah tidak ada lagi senjata yang hebat, sudah kehilangan, tak berfungsi lagi pada waktu itu. Yang ke-110 dan 11, Imranu Baitul Maqdis. Hadis yang panjang tadi, Baitul Maqdis akan makmur. Pada waktu itu bolehlah kita nak pergi solat di Baitul Maqdis. Hari ni kalau kita pergi kena kacau ke Yahudi. Madinah akan hancur, nasallallahu salamah, tanpa penghuni dan pelawat. Hotel banyak pun dah nak masuk tak boleh, nak pergi tak boleh, orang tak duduk lagi di Madinah pada masa tu. Hadis tadi yang panjang daripada Muaz bin Jabal, masih lagi salah cetak. Muaz bin Jabal berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Baitul Maqdis berkembang maju, Yathrib akan musnah. Apabila Yathrib musnah, peperangan besar akan terjadi. Apabila peperangan besar terjadi, Istanbul akan ditakluk, dan apabila Istanbul ditakluk, Dajjal akan muncul. Jadi kronologi dia akan berjalan satu demi satu. Apa yang dimaksudkan dengan Yathrib akan hancur ialah Madinah Munawwarah akan kosong, tanpa penghuni maupun pelawat. Menurut satu lagi riwayat, Rasulullah bersabda, peperangan besar, penaklukan Istanbul dan kemunculan Dajjal akan berlaku dalam masa 7 bulan. Tempoh dianya 7 asyhur. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang dhaif, sanad yang menetapkan tarikh itu lemah. Peristiwa-peristiwa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini akan berlaku secara berturutan, satu demi satu. Kemakmuran Baitul Maqdis bermaksud ia akan dibangunkan
dan dibesarkan dengan banyak bangunan dan menarik minat orang ramai untuk pergi dan menetap di sana. Ini diikuti oleh kemusnahan Yathrib, yaitu Madinah Munawwarah, kerana anak orang tidak lagi mau tinggal di sana. Oleh itu pembinaan bangunan-bangunan di sana terhenti. Ini berlaku hari ini di bandar Nabi, di mana ramai orang yang tinggal di bandar itu berkurangan kerana ramai yang berpindah ke bandar-bandar lain. Mana asalnya begitulah. Tapi Madinah ni tak akan sunyi lagi selagi tak sampai tempoh ini. Sebab kalau orang Arab tak duduk pun, orang tak Arab pergi duduk. Kita nak pergi duduk kalau dapat tempat kan. Tapi bila nak kiamat, tak ada lagi dah. Sabda Nabi SAW, Madinah akan ditinggalkan terbiar tanpa segala apa yang terbaik di dalamnya, sehinggalah seekor anjing atau serigala akan masuk, lalu ia kencing pada sebahagian tiang-tiang masjid atau mimbarnya. Allahu Akbar. Anjing masuk dalam masjid dah, tak ada orang. Mereka bertanya, ya Rasulullah, untuk siapakah? Untuk siapakah segala hasil tanaman pada masa itu? Baginda berkata, kepunyaan al-awafi, burung-burung dan binatang buas. Jadi makan yang ada pun burung-burung yang turun makan. Al-awafi, Baitul Maqdis Ma'mur boleh ditafsirkan sebagai ia akan menjadi pusat pemerintahan khalifah pada akhir zaman, seperti yang disebut dalam hadis Abdullah ibnu Hawalah al-Azdi yang berkata, dia kata apa? Rasulullah SAW mengutus kami dengan berjalan kaki ke sekitar Madinah, berjalan kaki untuk mencari harta rampasan perang. Kami kembali tanpa mendapatkan sebarang harta rampasan. Baginda dapat melihat keletihan kami dan raut wajah kami, mana sedih, letih, penat. Maka baginda berdiri di hadapan kami dan bersabda, ya Allah, janganlah engkau biarkan mereka bergantung kepadaku. Kalau nanti aku tidak boleh menolong mereka, jangan pula membiarkan mereka bergantung pada diri mereka sendiri. Kalau nanti mereka tidak boleh menolong diri mereka sendiri, jangan pula membiarkan mereka bergantung pada orang lain. Kalau nanti orang itu mengutamakan diri mereka sendiri melebihi mereka ini. Kemudian baginda meletakkan tangannya kepadaku dan berkata, hai Ibnu Hawalah, apabila kamu melihat khalifah turun di tanah suci, maka ketahuilah akan berlaku gempa bumi, kesusahan dan bencana, dan pada hari itu kiamat akan menghampiri manusia lebih hampir dari tanganku ini ke atas kepala kamu. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dalam satu hadis lagi, kemusnahan Yathrib akan disertai dengan satu peperangan yang besar. Kharab Yathrib, bila kosong Madinah, malhamah akan berlaku di mana tadi? Di Syam. Peperangan ini ialah perang besar di antara orang Islam dan orang Kristian yang akan membawa banyak kematian. Selepas peperangan akan berlaku penaklukan kota Konstantinopel, iaitulah Istanbul, salah satu bandaraya terbesar di Turki hari ini. Sejurus selepas itu Dajjal akan muncul. Dajjal pun marilah. Yang ke-12, 112, Nafyul Madinah syiraraha. Madinah akan dibersihkan daripada orang jahat, seperti Al-Kir, seperti dia tulis ini, Belus, api tukang besi itu, Kir itu mengeluarkan karat besi. Maknanya api itu bila bakar besi keluar karat. Madinah juga akan mengeluarkan orang-orang jahat di Madinah. Orang yang jahat di Madinah akan dikeluarkan. Tanda ini ialah salah satu daripada satu tanda kiamat yang akan berlaku selepas tanda-tanda yang disebut di atas. Tanda kiamat yang akan berlaku, iaitulah kemusnahan Madinah, dan ia akan ditinggalkan manusia. Tinggal. Madinah berkembang dan makmur selepas Nabi SAW berhijrah ke sana. Jadi ini kronologi asal Madinah makmur. Selepas beberapa tahun, bilangan penduduk dan bangunan bertambah. Tetapi Nabi SAW memberitahu kita bahawa satu daripada tanda-tanda kiamat ialah orang tidak lagi mahu tinggal di Madinah. Orang lari. Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa ketika itu seseorang mengajak anak saudaranya dan kerabatnya untuk meninggalkan Madinah dengan berkata, nak
tak mau tinggal di Madinah dah, sebab tak banyak projek di sana. Kerana pada waktu itu pusat pentadbiran berpindah ke bumi Syam. Daripada bumi Syam, Abbasiyah berpindah ke Iraq. Jadi akan berlaku tertinggal di Madinah di peringkat awalnya. Marilah kita mencari kemakmuran hidup, marilah kita mencari kesenangan hidup, yang kita keluar daripada Madinah. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal madinatu khairul law kanu ya'lamun. Wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Padahal Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahuinya. Nabi kata kalau mu tahu kelebihan Madinah, mu tak akan keluar pergi cari harta. Demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah seorang keluar dari Madinah kerana tidak senang, melainkan Allah akan memberikan penggantinya dengan orang yang lebih baik. Ini orang keluar Madinah kerana tak suka Madinah, Tuhan ganti yang lebih baik. Kita alhamdulillah baca hadis ni, kita keluar daripada Madinah bukan benci ke Madinah, tapi dah habis visa nak duduk, kena balik. Habis visa duduk, habis tempoh kita punya belajar, balik. Tapi orang ni, hak Nabi larang di sini, wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, iaitu orang yang keluar Madinah kerana nak cari kesenangan di tempat lain. Ketahuilah bahawa Madinah itu bagaikan tukang besi yang mengeluarkan kotoran. Kiamat tidak akan berlaku sehingga Madinah menghilangkan para penjahatnya, sebagaimana tukang besi menghilangkan kotoran besi. Jadi ini hadis Nabi kata, Madinah akan keluarkan orang yang tak baik. Nasallallahu salamah wal afiyah. Di mana di akhir zaman, bila Dajjal mari, dia tak boleh masuk Madinah. Cerita Dajjal panjang, nanti kita cerita dalam bab dia. Nak masuk Madinah tak boleh, tapi dia duduk di pinggir Madinah, dia goncang dengan kaki dia atas bukit, gedeguk Madinah bergoncang Madinah. Jadi orang munafikin pakat lari pergi ikut Dajjal, orang Islam dalam Madinah lari ke Masjid Nabi. Itu perbezaan yang ketara. Ada suatu ketika apabila Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bertolak daripada Madinah, beliau berpaling menghadap Muzahim, hambanya yang dimerdekakannya, dan berkata, ini cerita Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dia kata apa? Ya Muzahim, atakhsha an nakuna mimman nafathul Madinah. Hei Muzahim, adakah kau risau kita akan tergolong dalam mereka yang akan dikeluar daripada Madinah dengan sebab kita keluar ni? Ini tidak bermaksud mereka yang tinggal di Madinah dan kemudian yang berpindah dari sana dianggap sebagai orang jahat. Ramai sahabat Nabi yang berpindah dari Madinah dan pergi ke tempat-tempat lain untuk berjihad, berdakwah, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatrukuna al-Madinah ala khairi ma kanat la yaghshaha illa al-awafi. Madinah akan ditinggalkan terbiar dengan segala apa yang terbaik dalamnya, dan tiada siapa yang akan memasukinya kecuali al-awafi. Apa dia awafi tadi? Burung-burung dan hayawan-hayawan, serigala dan sebagainya. Itu mana awafi. Hadis ini muttafaqun alaih. Apa yang dimaksudkan di sini ialah orang akan meninggalkan Madinah padahal mereka masih boleh terus menetap di sana. Tak kena halal keluar tapi tak nak tinggal di sana. Hasil tanamannya bagus dan kehidupannya juga selesa, tetapi akan terjadi huru-hara dan kesusahan yang menyebabkan orang meninggalkan Madinah secara perlahan-lahan dan berpindah ke tempat lain, sehinggalah tidak ada lagi orang yang tinggal. Rumah-rumah, jalan dan masjid akan kosong, dan hayawan-hayawan akan memasuki ke dalam masjid dan meninggalkan najis di dalamnya dengan tiada siapa yang melarangnya, kerana tempat itu sunyi tanpa manusia. Allahu Akbar. Bila ke zaman ni, wallahu a'lam. Tak nak kata lagi. Sekarang ni alhamdulillah Madinah makmur, orang duduk di Madinah beramai, orang nak pergi ke Madinah beramai, orang benci Madinah beramai. Dulu anda ingat perbezaan yang sangat ketara waktu anda mula-mula pergi ke Madinah tahun 80-an. Bila masuk waktu azan, kedai tutup, budak-budak hidup main, tak ada, pergi ke masjid. Tapi akhir-akhir ni kita tengok macam orang dah mula tak hirau dengan
dengan bumi Madinah. Nampak macam-macam itulah. Peniaga-peniaga banyak yang buat hal. Budak-budak, pemuda-pemuda syabab pun nampak macam tak irau sangat. Orang azan pun duduk main. Jadi view tu nampak perbezaan tu sangat ketara. Suasana di Madinah. Tapi akhir zaman tu cerita lain. Yang kita nak ceritanya suasana di Madinah yang ada hari ini. Kerana itulah saya nasihat kepada orang yang pergi ke Madinah, jangan lupa mengembara di bumi Madinah dengan hati dan perasaan. Mengembara di Madinah bukan lagi dengan mata. Kalau awak mengembara di Madinah dengan mata, apa yang tak ada di Madinah? Kedai-kedai makan semuanya nama-nama jenama orang putih belaka. Lorong di antara masjid Nabi nak pergi ke Universiti Islam Madinah, dekat Masjid Quba, budak-budak Arab panggil lorong Eropah situ. Semua jenama-jenama barat, dengan kedai makannya, dengan kedai pakaiannya, dengan suasana orang sudah hilang. Identiti ke Madinah itu telah dihilangkan oleh mereka. Tetapi yang kita kena mengembaranya, itulah di antara sebab saya tulis buku Sejarah Madinah, supaya bila kita berjalan dengan perasaan kita, dengan mata hati kita. Di sini lorong yang dijalani yang Nabi kita datang. Di sinilah tempat Nabi kita berkumpul. Di sinilah tempat Nabi kita berjihad. Jadi barulah kita ada perasaan cintakan bumi Madinah, cara cinta hakiki. Kalau berjalan dengan mata hari ini, mengalir air mata ada. Sebab tak nampak tanda-tanda kesan-kesan atharus sahabah yang ditinggal oleh Nabi dan para sahabat itu sudah tidak wujud lagi di Madinah, selain daripada Masjid Nabawi Syarif. Yang ketiga, 113, zawalul jibal min amakiniha. Mengalih gunung-gunung daripada tempatnya. Bukit bertukar tempat. Hari ini memang berlaku ke tidak? Berlaku. Bukit sini dipunggah tanah dengan lori, pergi letak di mana-mana tempat untuk buat pembangunan. Ini berlaku dah. Tempat kita banyak bukit yang telah dipindahkan oleh manusia. Allah yang Maha Esa dan Maha Agung telah meletakkan gunung ganang untuk menstabilkan bumi. Nak suruh gunung-gunung ni untuk jadi seimbangkan bumi. Tetapi Nabi SAW telah memberitahu kita bahawa satu daripada tanda kiamat ialah membuang gunung-gunung daripada tempatnya, pindahkan gunung. Ini pasti akan berlaku seperti yang disebut, disebabkan tanah runtuh atau petir, dan ia mungkin disebabkan perbuatan manusia seperti pembinaan dan pembangunan meratakan gunung seperti yang berlaku di kebelakangan ini di banyak tempat di dunia. Sekejap bukit ni kena makan, sebab bukit ni kena pindah. Atau ia mungkin disebabkan oleh kemusnahan gunung dan banyak batu batan yang runtuh, seperti pernah berlaku beberapa kali di mana seorang sahabat yang bernama Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu mengatakan, la taqumu sa'ah hatta tazul al-jibal min amakiniha. Tidak akan berlaku kiamat sehingga gunung ganang dialih dari tempat mereka. Gunung ganang dipindah daripada tempat dia, dan kamu lihat bencana yang hebat yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Hadis ini di Tabarani dengan sanad yang sahih. Yang ke-114, khuruj rajul min Qahtan yuti'uhun nas. Yang 114 ni keluar kemunculan seorang laki-laki daripada kabilah Qahtan yang akan dipatuhi oleh manusia. Lepas ni baru ni orang cari Bani Tamim. Tak? Kalau dengar cerita Qahtan ni, ada pula orang ngaku Qahtan ni pula lepas ni, susah kita. Satu daripada tanda kiamat pada akhir zaman ialah kemunculan seorang laki-laki dari Qahtan. Siapa dia Qahtan ini? Kabilah Arab yang dikenali ramai. Besarlah Qahtan ini. Tuan-tuan apa kenal nama Qahtan ini? Tapi bukan ni. Kan dalam buku kita tu, Perisai Muslim. Siapa dia penyusun dia? Cuba balik tengok buku. Qahtan, ada orang kabilah Qahtan. Tapi yang ni bukan yang tu. Nak ceritanya nama kabilah ni masyhur.
Manusia akan menyokong dan mematuhi dia dan bersatu bawah pimpinan dia. Ini akan berlaku apabila masa berubah, di mana Abu Hurairah berkata, Nabi kita bersabda, la taqumus sa'ah hatta yakhruja rajulun min qahtan yasuqun nas bi'asah. Tidak akan berlaku kiamat sehingga seorang laki-laki muncul dari Qahtan yang mendorong orang lain dengan kayunya. Dia dah halau orang dengan tongkat dia. Maknanya seorang pemimpin yang ganah juga dia ni. Muttafaqun alaih. Apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan dia akan mendorong orang lain dengan kayunya ialah metafora kinayah untuk orang ramai yang menyokong dia, ramai penyokong, menerima dan menyetujui kepimpinannya. Ini tidak bermaksud ia akan menggunakan kayu. Sebaliknya ia merupakan kiasan yang menggambarkan kepatuhan orang ramai terhadap dia dan penguasaan dia terhadap orang ramai. Tetapi kiasan ini juga menunjukkan yang dia mungkin berkasar dan berkeras terhadap orang ramai. Orang ini nampaknya adil kerana apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, warajulun min Qahtan kulluhum salih. Orang laki-laki dari Qahtan yang orang-orangnya semuanya saleh. Ini kumpulan yang baik. Memandangkan dia berasal dari Qahtan, orang yang membawa maksud orang yang merdeka, ini bermakna dia bukanlah Jahjah yang akan muncul, kerana Jahjah ialah seorang hamba yang dimerdekakan. Jadi ramailah pemimpin-pemimpin ini akan muncul di kalangan-kalangan kabilah-kabilah yang ada ini. Yang ke-115, khuruj rajul yuqalu lahu al-Jahjah. Kalau ada orang nama Jahjah ni, hati-hati sikit ni. Pada akhir zaman akan muncul lelaki yang akan berkuasa dan menguasai orang ramai. Nabi SAW ada menyebut nama beberapa orang daripada mereka dan memberi gambaran tentang yang lainnya. Salah seorang daripada laki-laki itu ialah Al-Jahjah. Siapa dia Jahjah ni? Kata Abu Hurairah, la tazhabul layali wal ayam hatta yamliku rajulun minal mawali yuqalu lahu Al-Jahjah. Malam dan siang tidak akan berhenti sehingga seorang laki-laki yang dipanggil Jahjah, iaitulah seorang hamba yang telah merdeka beroleh kuasa. Kata di Al-Hafiz Ibnu Hajar, asal nama Jahjah ialah As-Siyah, mana orang yang suka bertempik, suka bertempik. Kumpulan mana ni wallahu alam. Kita tunggu bila mari Jahjah esok, nampaklah dia. Tanda yang ke-116, 17, 18 dan 19. Banyak ni. Yang pertamanya, hayawan-hayawan liar dan objek yang tak bernyawa akan bercakap. Sudah. Hayawan bercakap, benda-benda lain bercakap. Ini alamat kiamat ni. Yang ke-18, hujung cemeti bercakap. Sembilan apa ni? Tali kasut bercakap, dan paha manusia akan membawa berita keluarganya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nabi SAW memberitahu kita yang di antara tanda kiamat ialah hayawan-hayawan liar akan berkata-kata. Jadi kalau kita tengok zaman kita hari ni, hayawan bercakap ke tidak? Cakap. Tengok dalam TV tu, kata-kata semua hayawan belakang duk bercakap. Tidak hayawan. Cakap orang putih pula tu. Ada setengah tu cakap Arab. Hujung cemeti akan bercakap. Binatang buas, tali kasut akan bercakap dan paha bercakap. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, demi zat yang telah menciptakanku, yakni ini hadis Nabi, dengan kekuasaannya tidak akan terjadi hari kiamat sebelum binatang-binatang buas berbicara dengan manusia. Kita boleh bercakap. Ni kita duduk dia sini, tiba-tiba panda bercakap, sudah dia. Cakap Melayu pula tu, agak-agaknya berat benar kita tak. Nak kiamat tunggu dah ni. Sebelum seorang diajak berbicara oleh hujung cemeti serta tali-tali seliparnya, dan pahanya akan mengkhabarkan kepadanya tentang apa yang dilakukan oleh istrinya atau keluarganya sesudah dia meninggalkannya. Allahu Akbar. Sehingga hayawan-hayawan buah berkata-kata, merujuk pada hayawan seperti singa, serigala dan pelbagai jenis hayawan pemangsa manusia. Mereka ni hayawan yang telah bercakap. Ini merujuk kepada manusia secara am, sama ada mereka ialah beriman atau kafir. Semua boleh bercakap belaka.
Kedua-dua tanda ini, hujung cemeti bercakap dan paha dia memberitahu berita tentang keluarganya selepas dia meninggalkan mereka masih belum berlaku, wallahu alam. Jadi tak ada lagi lah. Tapi kalau tengok ke kartun tu memang berlaku dah. Tetapi ia akan berlaku kerana orang yang bercakap mengenainya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menyampaikannya daripada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Agung. Ramai pengkaji mengatakan bahawa apa yang dimaksudkan dengan hujung cemeti, tali kasut dan paha yang berkata-kata ialah berkomunikasi zaman moden yang telah dicipta di zaman kita seperti telefon bimbit. Handphone bercakap dah ni plastik besi ni. Dan cara telah untuk mendengar yang dapat menghantar bunyi-bunyi walaupun yang amat perlahan dan amat samar. Macam kes yang berlaku kepada kehilangan 370. Dia panggil apa tu? Petunjuk daripada Kamal Sinai ni, daripada satelit kan bunyi suara dalam laut tu, pakak hidup korek habis laut tu, akhir kali bersih laut tu, cari tak jumpa juga. Ini ada berlaku benda-benda macam ni. Terdapat juga pendapat yang mengatakan bahawa tanda-tanda ini patut dipahami menurut maksudnya yang jelas, iaitu sememangnya cemeti, kali kasut dan paha akan bercakap. Wallahu alam. Jadi apa salahnya? Tuhan nak bagi kuasa supaya kasut kita boleh bercakap. Kasut kakak, dia ni semalam pergi tempat maksiat ni, kasut cerita. Malu kita. Berkenaan dengan haiwan liar berkata-kata, tanda ini telah berlaku di zaman Nabi. Dengar ni. Haiwan liar ni telah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, semasa seorang badui mengembala kambing, biri-birinya berhampiran dengan Madinah. Seekor serigala menyerang, melarikan seekor kambing tadi. Jadi semari serigala tangkap kambing, badui tersebut mengejar serigala tadi, menyelamatkan kambing dan cuba menghalau serigala itu, tetapi serigala enggan lari. Jadi serigala dah tangkap kambing dia nak pergi ambil balik. Kemudian ia duduk sambil menggoyangkan ekornya. Ia bercakap dengan badui itu. Serigala bercakap, dia kata apa? Kau telah mengambil rezeki yang Allah kurniakan kepada aku. Dah aku tangkap dah anak kambing, mu nak kapah balik buat apa? Itu rezeki aku. Kita kalau kena macam ni, ambil ada zakah. Pengembala kambing berkata, aku takjub akan serigala yang menggoyangkan ekornya bercakap dengan aku. Macam mana mau boleh bercakap ni? Serigala berkata, demi Allah, kau terlupa sesuatu yang lebih menakjubkan daripada ini. Pengembala bertanya, apa dia? Serigala menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di An-Nakhlataini. Dia kata, Rasulullah berada di satu tempat nama dia Nakhlataini, di antara dua padang lahar, memberitahu orang ramai tentang apa yang berlaku pada masa silam dan apa yang akan berlaku. Mana badui ini belum kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi serigala ni cerita kepada pengembala. Dia kata ada benda pelik lagi. Ada seorang di Madinah tu, Rasulullah. Dia cerita kepada orang benda yang akan berlaku yang akan. Orang badui membawa biri-birinya ke tempat yang selamat di Madinah. Dia pun bawa kambing dia pergi ke Madinah. Kemudian pergi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengetuk pintu rumah baginda. Apabila Rasulullah selesai sembahyang, baginda bertanya, di mana ke orang badui dengan kambing biri-biri? Mana pakcik badui dengan kambing, di mana? Orang badui itu berdiri dan Rasulullah berkata, beritahu mereka apa yang kau dengar dan lihat. Mu cerita kepada orang ramai ini apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang badui menceritakan kepada orang ramai apa yang dilihat dan dengar daripada serigala tadi. Serigala cerita kepada dia bahawa Nabi ada di Madinah. Rasulullah bersabda, sadaq ayatun takunu qabla sa'ah. Tengok, Nabi kata dia telah berkata benar. Dia telah berkata benar. Ini adalah tanda-tanda yang berlaku sebelum kiamat. Demi zat yang telah menciptakan diriku dengan kekuasaannya, tidak akan terjadi kiamat sebelum seorang itu meninggalkan keluarganya dan hujung cemeti serta tali-tali seliparnya atau kayunya akan mengkhabarkan kepadanya tentang apa yang dilakukan oleh keluarganya sesudah
dia pergi. Jadi hadis ini riwayat Imam Ahmad. Kata di Imam Ibnu Katsir dalam komentarnya, wa hadza ala syarti ahli sunan wa lam yukharrijuh. Jadi hadis ini mengikut syarat ahli sunan, tapi mereka tak keluarkan hadis. Hadis ini, yang pentingnya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Cerita mana? Cerita kambing, serigala bercakap dengan tuan kambing. Satu kes. Ini benda yang berlaku dah. Cerita lain pula, kalamul baqar, lembu bercakap. Hari ni banyak cerita pelik ni. Cerita ajaib dipanggil cerita yang ajaib. Kata di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yasuqu baqarah, semasa seorang laki-laki membawa lembunya. Lembu ni binatang yang bukan untuk naik, kan? Dia meletakkan beban di belakang lembu itu. Dia ambil barang, dia letak atas belakang lembu. Lembu itu tersebut berpaling kepadanya seraya berkata, lembu kata apa? Inni lam ukhlaq lihaza, aku dijadikan bukan untuk pikul barang, tetapi aku dijadikan untuk bertanding. Mana lembu ni boleh kita buat membajak, boleh, tapi bukan kerja dia bawa barang. Dia kerja bawa barang ni apa? Unta angkat barang, kan? Jadi lembu bukan. Lembu ni komen kepada tuan dia. Orang-orang itu berkata, subhanallah, ta'ajjuban. Subhanallah, kami terpegung seekor lembu boleh berkata-kata. Lembu boleh bercakap, ayah. Rasulullah bersabda, fa inni u'minu bi wa Abu Bakar wa Umar. Nabi kata, aku percaya, dan begitu juga Abu Bakar dan Umar. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis lembu bercakap ni hadis yang sahih. Percakapan hayawan-hayawan liar dan lain-lain makhluk yang disebut dalam hadis ini adalah pertuturan dalam erti kata yang sebenar menurut makna yang jelas, wallahu alam. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis dalam Al-Quran, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Di akhir ayat itu Allah menambahkan ciptaannya sebagaimana dikehendakinya, sesungguhnya Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Surah Fatir ayat 1. Jadi dia pelik apa ni? Allah Ta'ala nak beri hayawan bercakap ke? Allah Ta'ala nak beri manusia tak boleh bercakap? Jadi itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Nak suruh jamadat atau benda-benda yang keras boleh bercakap, itu semua di bawah bidang kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita jangan rasa pelik, jangan rasa ajaib. Kenapa? Kuasa Tuhan. Jadi hari ni banyak dah yang timbul-timbul lagi banyak, iaitulah yang kita dah sebut tadi, macam handphone sudah berlaku, maklumat-maklumat radar semuanya telah terjadi. Maka kita tunggulah keadaan yang akan datang ini, satu keadaan yang cukup mencemaskan kita, dan benda ni pasti akan berlaku sebagai tanda mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata mana ada, jangan duduk mana ada. Allah Ta'ala dia nak buat, dia maha berkuasa. Allah SWT nak buat, dia maha bijaksana. Jadi tak ada hak untuk kita menafikan kuasa Allah Azza wa Jalla semata-mata kita mengatakan tak logik akal. Banyak benda tak logik atas dunia ini, tapi berlaku ke tidak? Berlaku benda itu. Inilah di antara perbincangan kita dalam kitab kita ini. InsyaAllah tinggal sikit saja lagi kita akan tamatkan perbincangan tentang benda-benda yang akan berlaku di akhir zaman. Benda yang akan berlaku di akhir zaman, iaitulah kita berhenti di yang ke-120, tanda-tanda yang ke-120. Satu siri lagi kita akan tamatkan tajuk kecil ini, yang kita akan masuk tajuk yang besar, iaitulah siapa Imam Mahdi Al-Muntazar, yang ditunggu-tunggu itu siapa. InsyaAllah kita berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan kita jumpa lagi lepas pada ini dalam majlis yang lain. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.